Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kali ini saya akan buat tutorial frog play. Okey, yang pertama kita login frog VLE kita macam biasa dan saya perlu ingatkan untuk frog play ni kalau kita gunakan Google Chrome dia ada sedikit isu ada setengah paparan yang tak keluar buat sementara ni untuk frog play. Tapi untuk yang lain saya tengok tak ada masalah. Tapi ada orang dia punya Chrome okey. Tapi sebenarnya saya dah update tapi tetap ada problem. Jadi saya gunakan Edge iaitu Internet Explorer yang terbaru lah. Dia simbol E ni. Jadi saya tengok paparan dia okey untuk frog play. Yang pertama kita tekan quick launch. Saya klik frog play. Okey, apabila kita klik frog play, saya ulang, tekan bintang, tekan simbol frog play ni kita akan dibawa ke halaman pertama ni dashboard untuk paparan guru Jadi kalau murid login dia tak keluar macam ni. Ini hanya untuk guru. Apabila guru login dia tunjukkan kita dashboard iaitu penggunaan mengikut bulan. Kalau kita tengok kat sini setiap bulan semakin meningkat penggunaan untuk frog play ni. Jadi di sebelah sini dia tunjukkan student telah meluangkan masa untuk sekolah ni 261 jam dan dia telah pelajar juga telah selesaikan 3684 kuis dalam tempoh masa ni lah. Dan dekat bawah kita tengok percentage by form ikut tingkatan. Jadi kalau kita tengok kat sini tengok macam budak form 1 yang lebih dominan dalam frog play. Dekat sini kita tengok complete quiz. Dekat sini kita tengok by subject. Jadi kalau kita tengok sekolah ni yang aktif menggunakan frog play adalah subjek matematik panitia matematik dan panitia bahasa Melayu. Okey, yang kedua kita nak tunjukkan cikgu boleh tengok bahagian leaderboard. Okey, bahagian leaderboard ni dia nak menunjukkan ranking pelajar mengikut permainan Kalau kita klik filter ni, kita boleh tengok ikut permainan Dalam frog play ni dia ada permainan. Contohnya pelajar Sherita anak lelaki Raja Gopal ni dia dah 10,400 markah untuk game monkey ni Jadi kat sini kita tahu ranking pelajar dia ikut game. Kita boleh pilih lah game mana yang mungkin ada yang popular, ada yang tak popular Okey, yang penting kita tengok bahagian report sebagai guru. Dekat sini ada 4 pilihan menu. Yang pertama kita tengok school overview. Okey, kita akan tengok bahagian sini student statistik di sebelah kiri. Kita dapat lihat total time dekat sini dalam tahun dan 30 hari. Jadi kita tengok ini pelajar luangkan masa lah dalam frog play ni dan purata pelajar menghabiskan masa lebih kurang 24 minit. Dekat sini kita tengok teacher statistik. Kita tengok berapa banyak quiz atau exercise yang dilaksanakan oleh guru. Kalau ikut tahun ni 152, 30 hari lepas 24. Dan ini kerja rumah yang diberikan oleh guru dalam frog play. Kalau kita tengok bahagian ni, kita tengok mengikut tingkatan total dengan nilah statistik penggunaan frog. Dekat sini juga kita boleh tengok independent learning hour, iaitu pelajar menghabiskan masa secara kendiri untuk buat kuis tu. Kita tengok April lah paling banyak Kita tengok ikut form, warna ungu tingkatan 1, merah tingkatan 2 dan lain-lain lah Okey, seterusnya kita akan tengok bahagian cikgu. Cikgu boleh saya tekan balik report. Ada lagi 3 Okey, subject report kita boleh tengok ikut subjek. Dekat sini ada 4 pilihan. Sekolah rendah, lower secondary dan Okey, sekolah menengah, lower secondary dan upper secondary Okey, kita tengok lower secondary dulu. Kat sini kita tengok dia punya analyze, dia punya graph. Okey, dekat sini kita akan tengok mengikut subjek mana yang paling pelajar suka buat atau cikgunya mungkin arahkan pelajar atau pelajar sendiri. Kalau kita tengok pendidikan seni visual, markah average untuk pelajar jawab kuis bagi subjek ni 66.3%. Jadi dekat sini kita boleh sorting juga ikut timing. Kalau kita ikut timing,
paling banyak pelajar habiskan masa dengan matematik, iaitu sebanyak 84 jam. Okey, kalau kita ikut markah tadi, kita kena klik balik dekat sini. Okey, sekarang saya boleh pula tapis panitia ni ikut tingkatan. Katakanlah saya nak filter ikut tingkatan. Pun boleh. Nampak? Kalau ikut tingkatan 2, bahasa Tamil paling popular lah dekat sekolah ni. Kalau kita by kelas, pun boleh. Hanya kita pilih kelas. Okey, jadi kelas 2 Akasia ni tingkatan 2. Subjek yang paling diorang minat mungkin bahasa Inggeris lah, sebab diorang banyak jawab ni. Average markah ni 84.6%. Dan saya juga boleh filter ikut tarikh. Jadi saya boleh juga ikut tarikh. Katakanlah saya nak tahu hanya sebulan, 1 April. Dan saya boleh pula ikut jam. Dekat sini saya boleh buat jam dia. Okey. Dan 30 April. Saya nak sebulan je. Ni saya main tekan je. Okey, jadi dekat sini saya juga boleh tahulah. Dia akan filterkan kita ikut subjek. Jadi kita boleh filter ikut tingkatan atau kelas dan juga masa. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan student usage, iaitu penggunaan student. Jadi penggunaan student ni mungkin berguna, kita boleh tengok ikut nama pelajar dalam sekolah. Dan kita boleh tahu dia punya total time, berapa banyak pelajar ni habiskan masa. Dan dia punya skor. Dekat sebelah tepi ni tarikh terakhir lah. Jadi kat sini pun kita boleh tahu dari segi penggunaan oleh pelajar. Dan kita juga boleh filter ikut form, ikut kelas dan ikut masa. Sama macam tadi. Okey, sekarang 7 day report pula. Kita nak tahu 7 hari lepas punya report. Okey. Dekat sini kita akan tengok juga. Kita boleh ikut tingkatan dan ikut kelas. Okey. Jadi apa kegunaan analisa ni? Yang pertamanya, cikgu boleh analisa pelajar punya penggunaan, di mana kelemahan pelajar dekat bahagian mana, kuis mana, dan boleh merancanglah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Dan sebagai pentadbir, kita juga boleh lihat mengikut panitia. Dan juga kalau sekolah nak laksanakan, contohnya dia nak laksanakan top ranking penggunaan frog play, jadi dia boleh dapatkan data daripada sinilah. Mungkin dia boleh ikut pelajar, ikut masa, ataupun ikut average score atau ikut markah. Jadi ini mungkin kuantiti, ini mungkin kualiti lah. Okey, sekarang saya nak tunjukkan, bukan setakat itu saja, kita boleh tahu analisis yang agak mendalam. Contohnya saya klik nama pelajar ni. Saya boleh tahu dia akses kepada kuis apa, subjek matematik teras. Okey, dekat sini tak ada. Okey. Sekejap saya nak tunjuk ni. Mana ni pelajar? Katakanlah saya klik Abdul Aziz ni. Okey, saya tengok dia kita boleh tahu dia masuk ke kuis mana. Okey. Dan dalam subjek ni pula kita boleh klik pula. Okey. Nampak? Dalam subjek ni pun kita boleh klik. Okey. Seterusnya cikgu boleh tukar avatar. Jadi avatar ni seolah-olah apa istilah yang sesuai saya nak gunakan, adalah macam profil kita dalam alam maya lah. Jadi kalau kita ikut kaedah gamification sekarang, iaitu pembelajaran abad ke-21 ada unsur gamification. Jadi avatar ni seolah mewakili diri kita di dalam platform ni lah, frog play ni. Jadi mungkin pelajar dia berminat sebab dia boleh tukar-tukar dia punya wajah ni ikut kreativiti dia lah. Jadi kita boleh tukar mata semua kalau kita nak lah. Dekat sini kita boleh pilih, tengok, saya klik kategori. Kategori ni maknanya kita boleh pilih macam-macam lah rambut semua ni.
Dan sebenarnya kita membeli contohnya saya sekarang naga, saya nak beli arnab katakan. Saya perlu klik add to basket dan dia akan tolak kredit saya. Saya save buy. Jadi dia akan tukarlah Itu maksud saya. Kalau kita malas nak buat ni, kita tekan je dadu ni. Kalau kita tekan dadu ni, dia akan tolong buat untuk kita lah. Itu maksud saya. Okey. Saya save. Saya ingat ni tak ada masalah. Okey. Jadi, bagaimana cikgu nak tengok paparan pelajar? Tadi saya tunjukkan adalah paparan guru. Tapi bila pelajar login, paparan dia lain. Jadi, pelajar dia, paparan dia cikgu boleh tengok dalam ni. Klik nama kita. Tengok bahagian view student room. Jadi, sebenarnya ini adalah yang paparan pelajar. Kita tengok. Jadi dia tak sama dengan paparan guru. Jadi pelajar dia berminatlah seseolah dia ada meja study di alam maya dan dia boleh buat quiz dekat sini. Masa nanti saya akan terangkan dalam tutorial pelajar pula. Jadi dekat sini kita boleh tukar background. Okey. Okey, kata saya nak tukar background askar. Nampak? Jadi sebenarnya saya boleh tukar, saya boleh tengok avatar saya, report, achievement, assignment, buddies, quiz, leaderboard. Okey. Dan saya akan terangkan perkara-perkara ini detail dalam tutorial untuk pelajar nanti. Okey. Jadi sebenarnya frog play ni dia ni untuk dimainkan oleh pelajar. Kenapa dia memotivasikan pelajar? Pertamanya sebab dia ada kredit. Untuk cikgu dapat 100,000. Tapi untuk pelajar dia hanya dapat 600. Jadi untuk dia tukar avatar dia, beli macam-macam item tu, dan untuk dia unlock game, dia memerlukan kredit. Jadi di mana dia dapat kredit? Dia akan main quiz. Jadi semakin banyak quiz dia main, semakin banyak kredit yang dia dapat. Itu yang memotivasikan pelajar untuk menjawab quiz-quiz secara kendiri. Jadi cikgu kalau tak bagi pun, kalau pelajar explore sendiri, jadi pelajar dia akan memotivasikan diri dia. Dia bersaing dengan kawan dia untuk dapat kredit yang banyak dan beli item macam-macam ke avatar dan unlock game. Okey. Jadi nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.